Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Soal macam mana percaya dengan malaikat. Jawabnya iaitu wajib atas setiap mukallaf percaya dan i'tiqad yang jazam bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak malaikat. Mereka itu jisim yang latif, yang dijadikan dia daripada nur. Mereka itu hamba Allah yang mulia, yang Allah Ta'ala peliharakan mereka itu daripada mengerjakan barang yang Tuhan tegahnya. Lagi suci mereka itu daripada sifat-sifat manusia. Maka tiada mereka itu makan, minum, tiada lena dan tiada diperanakkan dan tiada beranak, dan tiada lelaki dan tiada perempuan, dan tiada mereka itu bersyahwat, yakni tiada keinginan pada berkahwin. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dia, jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dapat kita jadi umat Nabi Muhammad dengan Islam, diberikan pula ada ketaatan, jauhkan daripada maksiat, diberi pula hati sanubari, boleh mengenali. Kalau ditanya marabuka, boleh kita jawab Allahu Rabbi. Alhamdulillah. Dan siapakah orang yang kamu nak ikut dalam kehidupan kamu di dunia? Kita boleh jawab Muhammadur Rasulullah. Iman taklid menyentuh, alhamdulillah. Imam Ta'ala anugerah kita awal lagi, alhamdulillah. Syukur diberi pada kita, berusaha untuk mencapai iman tahqiq, iman kasbi, yang kita sedang belajar macam mana untuk mengusahakan dan ikhtiarkan untuk capai iman, dapat iman dengan ilmu, iman ilmu, dia iman ainul yakin, iman hakul yakin. Ada macam-macam istilah ulama dalam pembahagian itu. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi yang kita daripada kelompok orang yang istimewa, yang dibukakan pintu hati untuk terus nak belajar, nak junjung perintah Allah Ta'ala, mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, kesungguhan untuk berada dalam majlis umpama ini. InsyaAllah kita nak manfaatkan bacaan daripada kitab Paku Iman, insyaAllah. Kita nak beralih dah bicara daripada bab rukun iman pertama kepada bab rukun iman yang kedua, malaikat. Beralih bab ni taklah bermakna kita dah selesai dah bab ketuhanan. Maksudnya kita punya bab ketuhanan ni dah beres, dah sempurna dah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Bukan macam tu. Pasal ilmu sebab nak belajar kena tu pun banyak mana boleh kutip, banyak mana boleh faham. Apatah lagi yang mana yang memang hidup dengan hati dan perasaan,
Kalau kita muhasabah, memang tak boleh pindah lagi bab ni, tak boleh masuk lagi bab malaikat. Pasal apa? Ulang balik bab-bab ketuhanan ni. Tapi bila ulang bab ketuhanan ni, bila nak belajar bab malaikat? Dalam masa yang sama kita duduk belajar ni, nak masuk dah bab malaikat, baru habis bab ketuhanan yang terdekat, bicara bab harus pada Allah Ta'ala. Masa yang sama kita nak tambah ilmu, masa yang sama apa ilmu yang dah ada nak amal. Khasnya nak amal macam mana nak praktik dan dapatkan yakin dengan Allah Ta'ala, hidup hati sanubari dengan Allah Ta'ala, sedar kita dengan Allah Ta'ala, ada perasaan dengan Allah Ta'ala. Itu yang wajib atas kita, susun jadual kita harian. Wajib susun. Bila nak zikir dia, la ilaha illallah, tu yang kita kena duduk tertib. Kalau pondok, madrasah, sekolah, masjid, surau, apatah lagi ada amalan khas daripada guru tertentu dengan sanad tertentu, mesti ada istilahnya akademi, bunyi moden sikit lah, untuk melatih, melahirkan kader-kader yang cukup latihan, yang telah direkrutkan mengikut kaedah agama Islam kita. Latihan zikir dia, macam mana hati nak hadir, teori dia, praktikal dia, supaya benar-benar mantap ni. Yang ni pun kita ada tempat ni, tempat pengkaderan, tempat untuk rekrutasi, belum kehidupan sebenar ni. Asal ni tempat belajar, tempat rekrut. Nak betul-betul nanti keluar. Dia ni sebab macam askar masuk camp latihan, lepas tu dah habis tamat camp latihan, lepas tu baru masuk hutan. Masuk hutan tu baru praktikal betul-betul. Takut kita nanti teori duduk dalam ni bagus, jemaah rajin, mengaji pandai, niatan zikir pun kuat, Quran pun baca kuat, berselawat, semayang pun berserban, keluar habis terbang serban. Habis lekat apa, tak lekat apa atas kepala lah, rambut pun remon, kuku panjang, mula macam-macam perangai lah. Mula bersubang, berantai, tu tak lekat dah macam Melayu Jobah, pakai t-shirt lah pula, macam-macam hair lah. Bila kita duduk tempat untuk kita praktikkan apa yang kita buat, baru kita kenal ada jati diri kat kita ni ataupun tidak, mantap tak mantap, terima tak terima ajaran, istilahnya manfaat tak ilmu yang telah kita timba selama berada di pusat latihan ni. Dengan bahasa gitulah contoh kan. Kita belajar ni macam ni macam ni bayangan tengok, kalau tempat belajar pun bermasalah, jemaah pun payah, subuh payah bangkit, menghafal pun malas, melantak kuat, tidur kuat, main kuat, jemaah pun tak ada, ngapai pun tidak. Jemaah sekali-sekala gaduh duduk jogging je, contoh lah kan. Macam kalau kat sini pun macam ni, keluar tu sadut sembang, tak sadut sembang. Tu saya nak guna bahasa kasar saya, macam mana agak saya nak buat, tui. Saya ngaji arwah Fatih selalu pesan, dia kata duk pondok jaga jangan duk berhutang. Kepala ni saya ingat, duk pondok jangan duk berhutang. Kalau duk pondok terah tak ada tanggungan, dia kata mu duk berhutang dengan orang, berhutang keliling pinggan, sedangkan makan ada, minum ada, orang bagi, tok guru bagi, orang bagi sedekah, panggil sembahyang mayat lagi, ngaji kubur lagi, ada Baitumal bagi lagi, contohlah kalau bagilah. Mak pak duk bagi lagi, sedekah marah duk bagi lagi, duk bersalam orang bagi lagi, kenduri orang panggil lagi. Sembahyang mayat dia bagi pinggan, bagi puluk, pinggan pun tamu-tamu nak simpan. Tengah tu pun mu duk hutang lagi. Motor baik kalau mapuh pun lah. Ya. Satu tempat kita ni, tempat camp latihan untuk bagi kental betul dalam kehidupan. Bila tu kena faham sungguh perjalanan agama tu. Ya.
Tak sini tempat kita nak latih, tak sibuk bercampur dengan orang yang macam-macam ragam tu. Tu pun kita tak boleh nak duduk elok-elok, nak jaga syariat elok-elok, nak jaga waktu elok-elok, hidup dalam keadaan baca Quran, selawat, menghafal, tanggungjawab harian tu kita tak boleh jaga elok-elok, keluar kan. Tu bahasa gitu. Tui. Boleh buat saja, terror lah. Bertuah lah mu. Itulah bahasa dia. Satu pesan saya ngaji Arwah Fatih juga, dia kata apa? Man hasuna bidayatuhu hasuna nihayatuhu. Dia kata siapa yang molek, saya bunyi bahasa hulu ke kan, Tok Guru cakap itu, siapa yang molek mula dia, akhir dia, penyudah dia molek juga. Man hasuna bidayatuhu hasuna nihayatuhu. Kalau mula duk pondok ni molek, tu baik pondok esok molek. Bunyi gitulah sikit kan. Bunyi hulu ni dia tak bunyi tani, bunyi Kelantan sikit kan. Muduk pondok ni molek, mutubik molek lah esok. Muduk sini kan, duk tempat molek pun dah tak molek dah, mutubik esok. Tak ada lah mu. Dah. Betul ni tak? Kalau kita tempat berjemaah, tempat orang baik-baik pun kita tak baik. Kalau duduk tempat orang tak baik, agak-agak kita boleh jadi baik. Sikit dengan bahasa-bahasa itu. Jadi asal nak sebutnya nisbah ilmu, kita dah selesai bab ketuhanan, tak bermakna kita dah pakar bab ketuhanan. Tidak ni. Banyak kita kena perbetulkan diri, kena muhasabah diri, kena ada jadual kita sendiri, kena mengaji lagi macam-macam bab. Nisbah nak mengaji, kena mengaji nisbah apa yang sepatutnya yang telah kita pelajari, kita nak hadirkan di hati, nak kena zikir, nak ada selawat, susun apa-apa yang sepatutnya kita kena buat dah. Walaupun katalah kita tak ada amalan yang wajib yang mesti kena buat, pasal dah bai'ah dah, aku janji atau seumpama bahasa itu dah, apa lagi ya, dah bersumpah setia, dah nazar, dah bersumpah dengan nama Allah nak beramal macam ni, tak ada pun buat gitu kan. Tapi wajib atas kita susun ni kita. Wajib susun lah. Yang hafal Quran lagi ya, kau kena ulang Quran kau apa juzuk. Kalau 1 juzuk jaga 1 juzuk, 5 juzuk jaga 5 juzuk. Kalau 30 juzuk, engkau mana boleh sama macam orang. Kalau orang boleh baca setengah juzuk, engkau hafal Quran 30 juzuk, engkau baca setengah juzuk juga. Dengar saya sebut, tui. Cek orang tak hafal boleh baca Quran 1 juzuk, engkau hafal Quran tak boleh baca setengah juzuk pun. Saya lagi sebut, buat bunyi macam mana? Tui. Ajak akhlak bagusnya, tak. Ni style kan. Lain orang lain style kan. Bahasa pun ada orang bahasa lembut, ada orang bahasa kasar. Sahabat pun ada kasar, ada hak lembut. Tak tengok kasar ni Sayyidina Umar kan. Kita tak tahulah dia macam mana kasar dia, terang mana kasar dia tu kan. Tapi kalau tengok tu kasar, kuda ni dia tak payah pakai pelana, lari-lari lompat ke belakangnya, naik atas kuda. Kita lompat-lompat itu patah pinggang. Sebut macam mana ni, dia kasar-kasar dia, iblis takut. Apa saya nak sebut ni, nak sebut tui tu lah kan. Kalau takat tu kan, itu saya sebut contoh yang hafal Quran. Ni pula anak murid boleh zikir 100, 1000. Kita tok guru ni, yang ustaz ni, 100 pun tak ada. Tui sekali lagi, tui lagi. Tu saya tui kat saya tu, bukan tui kat orang lain. Tui. Itu yang besar kita punya tanggungjawab ni. Jadi kalau ikut nisbah ni tak berjaya, tak lulus lagi. Tambah pula baru duduk dengar, baru sekali dengar, sebelum ni tak pernah dengar, patutnya ulang balik sampai matang. Tak habislah kitab kita ni, bila nak kena baku kan. Satu belajar juga. Bagi lalu juga, sekali lalu. Cuma ada reminder nak kena ingat apa. Taklah bermakna dah selesai boleh cuci tangan dah. Aku dah habis dah. Ngaji lagi weh. Banyak lagi kena belajar, banyak lagi kena apa betul. Paling banyak, paling besar kena betul, hati sanubari dah. Batin ni dah. Macam mana hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Hak tu. Saya punya pengajian sejak pada dulu sampailah ni, benda yang paling susah kita nak betul hati. Pasal hati ni dia berbalik.
Baju pun tak susah payah, pakai pakaian serban tak susah. Yang ni kau dah pegang payah nak tinggal. Tapi hati ni berbalik-balik. Tuan-tuan, saya tak tahulah wali-wali semua kan, tapi hati berbalik-balik. Dan saya percaya serupa lah. Orang yang boleh jaga hati tak berbalik, yang ni baru mutmainnah. Satu kita minta, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Hati kita memang duk balik-balik. Mula-mula kadang nak duk pondok, mula-mula nak duk 1000 tahun, duduk 2-3 hari, cancel lah, aku duduk 3 hari badan. Macam-macam orang tu. Ada orang kadang main duduk 2-3 hari badan lah, main duduk, alamak banyaknya aku kena belayar, duduk 30 tahun pondok. Tak sama orang. Cuma bagi betul khas kita duduk bulan Muharram ni, hijrah kita, datang kita bagi betul. Tentulah sikit situ. Pasal apa nak sebut tu? Pasal kita nak belajar. Belajar makin banyak. Jangan mengaji 10 tingkat, bodoh 40 tingkat. Itu selalu ayat saya sebut tu. Ngaji 10 tingkat, bodoh 40 tingkat, tak guna. Kalau itu tak payah mengaji lah, biar bodoh teguh, lagi tak guna. Pasal bodoh langsung. Na'udzubillah. Tentu kita minta lindung lah daripada kejahatan diri kita, nafsu kita, syaitan. Ada orang asat dengki, riak, takabur, penyakit hati, zahir, batin, macam-macam hal keliling kita ni. Baik. Jadi nisbah kita nak sambung belajar ni, kata dia soal macam mana percaya dengan malaikat. Bab iman yang kedua. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Ada ikut tertib tu lah. Beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikat. Jadi iman dengan malaikat ni maksud dia macam mana? Okey, dia jawab. Saya baca dulu dengan sekali tadi pun baca sekali lalu dengan tulisan, lagi kita sebut dengan sebutan untuk meringkaskan apa yang seolah-olah macam satu rumusan apa yang kita baca daripada tulisan, insyaAllah. Pasal bahasa dia tu panjang melerit, tu nak cerita apa sebenarnya ni? Ni macam tak faham lah kan. Baik. Jadi beriman dengan malaikat ni maksudnya wajib atas setiap mukallaf baligh berakal kita ni lah. Kita kena percaya dan i'tiqad. Dia sebut percaya dan i'tiqad, dia kerja hati. Macam hati kita mesti menerima, mesti boleh tasdiq. Itu istilah tauhid. Dan dengan bahasa Arab lah sikit, boleh tasdiq, membenarkan, mengiyakan ni hati. Hati sanubari ni terima. Ya. Kenal, faham. Kena ada i'tiqad yang jazim, yakin sungguh. Bahasa lain jazam ni yakin. Ada i'tiqad yang yakin, pegang sungguh-sungguh bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak malaikat. Istilah beberapa banyak malaikat ni maksudnya kita wajib i'tiqad Allah ni antara makhluk dia buat, nama makhluk tu malaikat, ataupun kumpulan makhluk ni nama dia malaikat. Pasal malaikat salah satu daripada kelompok makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Jadi wajib beriman dengan malaikat maksudnya wajib mengiyakan malaikat ni ada walaupun tak nampak dengan mata. Cuma beza kita belajar dulu, Allah memang tak nampak dengan mata, malaikat pun tak nampak dengan mata. Tapi Allah adalah ilah, malaikat adalah makhluk. Ghaibnya malaikat dengan ghaibnya Allah Ta'ala tak sama. Walaupun dua-dua istilahnya ghaib. Ghaib Allah, tapi zahir dengan kita dah belajar, tengok makhluk ingat Allah. Malaikat tak ada. Tengok malaikat, tengok makhluk ingat malaikat, tak ada. Tak ada kaedah tu. Tengok makhluk ingat Allah. Tapi wajib beriman adanya malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk urusan tertentu. Ada bab, saya tak urai, tak apa, ada bab, ada common knowledge, common sense kat kita tentang nama malaikat yang 10 dan tugas-tugas mereka, betul kan? Pasti budak-budak pasti pun belajar lah kan. 10 malaikat wajib dikenali. Saya nyanyi pasti pula lagi kan. Boleh je nyanyi. Apa ingat lagu pasti? Ingat? Macam mana 10 malaikat? Ingat? Tak ingat? Dulu sekolah apa? Sekolah Cina. Umur 6 tahun sekolah apa? Tadika Kemas.
Tak ada tadika, tak ingat. Siapa pasti? Hang pasti lu. Ingat lagi 10 malaikat macam mana lagu dia? Hang tak ingat? Kena bawa anak saya yang kecil lah, lagi suruh dia nyanyi lah. Cuma ingat? Apa cerita ni? Kita malaikat tu. Jadi nak sebut walaupun ada tugas-tugas tertentu, kita belajar ni ada dah belajar pun. Cuma kita nak upgrade kan lah apa yang kita dah belajar tu. Kita dah dengar sejak kecil tu satu hal, tapi ada benda yang kita tak faham prinsip. Rupanya ini rupanya nak kena iman. Yang tu lah nak kena upgrade tu. Baik. Kena ada i'tiqad yang jazim bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak malaikat. Istilah beberapa banyak tu nak huraikan banyak, ramai. Gunakan bahasa banyak, ramai, penjodoh bilangan tu tak jadi masalah. Nak gunakan banyak, ramai. Cuma selalu kita guna banyak ni untuk binatang, ramai ni untuk manusia. Yang tu lah kan. Lembu ni ramai, orang ni banyak. Dia jadi pelik sikit lah kan. Tapi tak ada masalah sebenarnya penjodoh bilangan tu. Dia tambah orang tak pernah faham istilah penjodoh bilangan ni, kadang-kadang dia jadi masalah juga tentu kan. Tapi kalau ikut tak ada apa-apa lah. Cuma kalau ikut bahasa baku, dia ada standard piawaian bahasa yang kena pakai. Kita guna penjodoh bilangan yang salah nanti ditertawakan orang pasal bahasa Melayu kita kelakar sikit. Saya ada dua buah pen. Saya ada 2 butir kitab. Butir. Tapi belah sana butir tak? Kitab butir, kereta pun 2 butir, rumah pun 2 butir. Mana butir kan? Rumah 2 butir. Kau ada 2 butir rumah. 2 butir. Kapal terbang pun 2 butir. Kita peluru butir, rumah sebuah lah. Itu penjodoh bilangan lah, tak ada masalah. Sikit itu isu penjodoh bilangan sikit. Penjodoh bilangan faham? Senapang apa senapang? Nak guna penjodoh bilangan apa? Saya ada sebuah senapang. Sepucuk senapang. Pucuk apa? Pucuk mana? Tak, ini peribahasa. Penjodoh bilangan. Apa dia kan? Duit? Sehelai duit. Seikat duit. Boleh tak? Seguni duit. Boleh tak? Tengoklah banyak mana. Apa cerita ni? Belajar bahasa Malaysia sikit. Ni bahasa Malaysia apa bengap. Itu yang baca kitab tak faham tu. Seorang malaikat. Ada orang kata, malaikat bukan orang. Mana boleh seorang? Bengap. Ni penjodoh bilangannya, tak ada masalah. Boleh. Ada orang yang tu pun jadi masalah. Ada orang nak jadi masalah. Allah ni dia buat semua makhluk ni seorang dia. Boleh tak? Boleh. Allah ni orang ke? Untuk seorang dia. Ini bahasa lah, seorang dia maksudnya dia. Kena sebut macam ni, kata dia berdosa, syirik, murtad. Pasal sebut Allah seorang dia. Kena sebut Allah dia yang buat. Seorang tak boleh. Tak ada masalah. Dia bukan dari 3 orang pun, tu penjodoh bilangan lah. Boleh faham bahasa Melayu yang tu? Boleh? Ada orang sensitif sangat. Kalau kita faham sistem penjodoh bilangan dalam bahasa Melayu kita, tak ada masalah. Sikit lah. Tu yang sebut banyak, ramai, yang tu tak ada masalah. Cuma kalau dengan sebut seorang, Allah ni seorang dia, duk faham tu Allah ni orang, tu kafir, tak berkhilaf. Macam mana pun kalau ada orang jadi muskil, usah gunalah perkataan tu. Macam tu lah kaedah kita. Baik. Jadi bab beriman dengan malaikat ni wajib i'tiqad. Allah jadikan malaikat ni ramai. Siap. Banyak mana tak ada angka yang pasti yang kena pegang. Tapi yang kita wajib tahu dengan tafsir 10. Siap. Tapi malaikat kalau tanya banyak mana?
Tak tahu, wallahu alam. Allah saja yang tahu. Malaikat Jibril yang ketua malaikat dia pun tak tahu. Dia ketua malaikat nisbah dia jalankan kerja yang besar. Tugas dia orang lain tak buat, dia yang buat tugas tu, dan dia tugas paling besar sekali. Satu dipanggil ketua malaikat. Bukanlah maksud dia ketua malaikat maksudnya anak buah dia semua dia tahu. Tak. Tak. Itu masuk Jibril ketua malaikat. Boleh? Itu malaikat. Malaikat ramai angkanya. Cuma kalau nak tengok sedikit gambaran ramai mana malaikat ni, kalau dalam angka 100 ni manusia 1, 9 jin, 90 malaikat. Untuk mudah faham bukan realiti macam tu. 100 tu 1 manusia. Macam mana lagi? Udah gelap lah. 100 tu 1 manusia lagi. Tak dengar ke pekak ke apa? Telinga apa? Sumbat. 100 itu 1 manusia, 9 lembu, 9 jin lagi. Mengaji kat tu lah nak dengar. Dalam kitab tak ada. Nak pergi cari kitab tu saya boleh tunjuk, tapi bukan senang nak pergi buka pergi tengok tu. Ni bandingan untuk mudah, istilah untuk takribul fahmi. Nak menunjukkan malaikat macam mana? Banyaknya. Ramainya malaikat ni. Itu Baik. Itu kita sebut malaikat. Kuman agak-agak banyak mana? Coronavirus banyak mana? Lalat banyak mana? Semut banyak mana? Tu tak wajib kita iman pun. Banyak mana angka dia tu kan. Tapi wajib beriman semua tu makhluk Allah. Allah yang cipta. Tu wajib beriman. Malaikat ni pasal dia ada khas, ada ciri khas di atas makhluk pula, dia makhluk istimewa Allah bagi. Jadi satu wajib beriman, percaya walaupun tak nampak dengan mata, wajib i'tiqad sabit ada. Kita tak boleh nak ekah sendiri. Bab malaikat dia tak boleh capai dengan akal. Bab ketuhanan akal boleh mampu berfikir untuk mensabitkan ada yang masalah. Akal boleh sabit Tuhan, tapi akal tak boleh sabit dengan malaikat. Jadi malaikat ni kita boleh tahu macam mana? Perkhabaran daripada Nabi SAW, dia yang khabaran. Jadi antara beriman dengan Rasulullah Muhammad Rasulullah, beriman dengan para malaikat. Jawab. Dan malaikat ni, malaikat ni jisim latif. Kita belah jumpa dah itu. Apa maksud jisim latif ni? Dia memang ada, sabit ada, tapi kewujudan dia tak occupy space. Tak yamlaul faragh, tak mengisi ruang. Pasal dia cahaya. Jadi dia bukan ada molekul-molekul macam mana cecair pejal, cecair gas. Gas pun masih ada molekul, dia occupied space. Dia ada jisim dia. Malaikat atau istilah di atas kata jisim itu bukan berbentuk molekul, istilah dipakai bahasa Arab dipanggil jisim latif. Ada itu dah hurai. Ni yang guna kena ingat nama, nota, tulisan, buku catatan kan. Tukar tempat. Ada buku tak? Dia bawa tak buku tulis? Bawa. Bagus. Orang yang mengotakan apa yang dikata. Okey. Abang ni tak ada lagi? Ada? Bagus. Dia tak payah besar tulis buku hutang tu pun badan. Hang tak ada? Bapak hang tak beli? Bapak hang nak jadi apa? Tak beli lah. Nanti beli kat dia tu. Salah bapak juga. Bapak kena ambil tanggungjawab juga kadang-kadang tu. Ni bapak ni buat tak tahu. Apa nak jadi bapak? Dia gila kan. Dia tak faham je tu. Tak faham sudah. Dia orang kata, apa ustaz ni duk faham bapak dia, bapak dia. Bapak dia tu akulah. Ada lagi dia kata, apa ustaz ni duk marah bapak-bapak dia. Bapak dia tu saya lah, anak saya. Saya pun tak terfikir nak beli buku dia, tapi takkan dia tak tahu dia nak kena pakai buku. Pergi sekolah kebangsaan pandai je nak beli buku, nak beli pensel, nak beli membaris. Main duk pondok buat tak tahu, buat bengong je.
Tapi bukan dia, saya sebut orang lain, ni anak orang lain, orang Afrika tu. Dia okey. Malaikat ni jisim latif. Mana yang tertinggal lu tak faham? Oh, pening jisim latif tak faham. Tanya lah. Saya dah cerita dah. Dalam duk cerita tu jangan tak tahu, orang duk sebut tu bukan semua orang boleh faham tau. Jangan tak tahu, mengaji ni satu lah dia punya cabaran dia. Saya sebut bandingan malaikat tadi pun saya rasa 100 je, takut ada orang tak boleh sebut. Tu saya tanya ni, cuba hang sebut balik 100 dia apa? Apa yang 9 jin? Dia perit 9. Untuk hang salah satu. Apa dia yang 100 tu apa dia? Oh no. Kau ada faham? Saya cakap Jepun kan, Kamboja apa dah sebut tu, tak faham cakap Melayu. Saya punya style macam tu sorry sikit lah, terasa hati ke apa, biasa lah macam tu kan. Faham? 100 tu ambil mana? 100 tu ambil mana? 100 hari tu tahu lah, saya bukan tanya tu, saya tanya 100 tu ambil mana? 100 ini satu kaedah untuk nisbah banyak mana, dan nak menunjukkan malaikat ni tengah mana banyak dia tu pun untuk misal nisbah dan pengkadaran. Boleh faham saya sebut apa? Kalau kita belajar matematik tu belajar nisbah nama dia 1990, jumlah dia apa? 100. Tu pun sebenarnya mungkin lebih lagi ke? Ya, mungkin boleh jadi sebenarnya 1990 boleh jadi ni tu. Tapi yang ni untuk nak menunjukkan dalam nisbah angka ni antara manusia, jin, malaikat lagi ramai daripada jin, jin lagi ramai daripada manusia. Nak tunjuk cerita gitu ya. Satu hikmah Allah Ta'ala tak bagi kita nampak jin, tak bagi nampak malaikat. Kalau kita nampak malaikat dan jin agak-agak macam mana? Kita tak boleh nak berjalan. Macam apa? Penuh ni. Jin tak tahu lah apa ikut dalam ni. Malaikat macam mana? Nak jalan tak boleh. Mana nak boleh jalan? Penuh malaikat. Si baik tak nampak. Sikitlah sebut macam tu. Satu, jangan duk gaduh pergi cari ilmu nak pergi nampak jin. Kawan saya dulu ada, pelik dia orang ni. Cik guru nasihat tak mau dengar. Apa saja pergi cari ilmu orang-orang yang boleh ajar macam mana nak bagi nampak jin. Hafal surah jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'na faru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrik bi rabbih ahada. Hafal surah jin. Satu hari baca 50 kali. 50 kali baca. Amal 40 hari. Hari 41 nanti ada khadam seorang. Dia orang punya seronok lah nak dapat tu, pelik kau. Amal sungguh-sungguh ni. Ya hafal Quran, Jurumiyah, apa mampus tak hafal. Tak ada amal langsung. Amal pasal nak dapat khadam. Yang tu yang khadam, amal pasal nak nampak jin. Hari 41 clear nampak jin. Habis-habis duduk sorang-sorang tu gelak. Nampak pokok. Bagus. Buatlah gitu. Amallah. Pergi minta nampak jin sana. Biar jin kawan-kawan hang. Baik. Jadi maksudnya malaikat ni ramai. Siap. Walaupun dia termasuk dalam jumlah yang countable, tapi we cannot count them. Why? Tak disuruh pun nak kita nak kira kan. Nak kira kita berapa orang mau kira? Berapa orang kita semua? Kan dia nak kira. Okey, siap. Tanya chef tahu berapa orang masuk, berapa orang keluar. Balik 2 orang dia tahu balik. Pasal dia nak masak. Kami dah ada tok guru ajar sistem kami. Pondok dapur macam ni. Berapa orang datang ni? Tetamu berapa orang datang? Daripada orang datang. Dia orang makan nasi tak? Makan nasi tak? Kita masak macam ni. Disiplin tok guru dah ajar lah. Baik.
Jadi malaikat ni jisim latif, dijadikan mereka ni daripada nur, dijadikan daripada nur, siap. Istilah nur cahaya. Nur mana bukan kerja kita nak semak, tapi jadikan daripada nur itulah yang diistilahkan mereka ni jisim latif. Siap. Dan mereka itu adalah hamba Allah yang Allah peliharakan mereka itu daripada mengerjakan barang yang Tuhan tegahnya. Mereka ni atau istilahnya maksum daripada buat dosa. Lagi pula suci mereka itu daripada sifat-sifat manusia. Tak mana sifat manusia ni, tak mana yang tak ada pada malaikat. Tiada makan, minum, sifat manusia ni tak ada kat dia. Makan tak ada, minum tak ada, tak lena lagi, tiada diperanakkan, dia tak beranak, tak diperanakkan dan tak beranak, tak lelaki, tak perempuan. Siap. Itu malaikat. La akla la syurba wala nama lahum. Tak makan, tak minum, tak tidur. Malaikat. Kalau malaikat tak tidur, Allah macam mana? Satu antara guru-guru kita duk mengajar bab akidah ni apa? Allah Ta'ala jadikan malaikat ni antaranya nak zahirkan sifat Allah Ta'ala. Kalau malaikat pun tak tidur, Allah la ta'khudhu sinatun wala nawm. Subhanallah, tidur pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Malaikat pun tak tidur. Malaikat pun tak ada jantan betina. Allah subhanallah. Allah bukan daripada jenis lelaki perempuan. Subhanallah. Satu, mana mungkin ada isteri? Subhanallah. Subhanallah. Malaikat pun tak ada isteri. Dan malaikat tak makan minum, tapi boleh hidup. Pasal dia yang bagi hidup Allah, bukan makanan dan minuman. Jadi kita belajar malaikat ni antaranya nak faham apa? Supaya kita mengenal makhluk adalah makhluk, Allah adalah Allah. Makhluk sebenarnya berhajat pada Allah, makhluk sebenarnya bukan berhajat pada makhluk. Itu prinsip tu. Pasal apa? Satu, kita belajar juga yang lepas, Allah bila dijadikan manusia, dijadikan kita makanan, ada minuman, ada yang macam-macam hal lah. Ada kat kita ni, ada oksigen. Malaikat duduk di langit bukan ada oksigen. Lepas daripada atmosfer kita ni, dah tak ada oksigen dah. Macam mana malaikat boleh hidup? Malaikat hidup bukan dengan oksigen, malaikat hidup bukan dengan makan minum. Yang bagi hidup siapa? Allah. Ni ajar hakikat kita. Kita pun siapa bagi hidup? Kita hidup bukan pasal oksigen, kita hidup bukan oksigen bagi hidup kita, bukan makanan menghidupkan kita, bukan minuman menghidupkan kita, bukan kerajaan hidupkan kita, bukan majikan hidupkan kita, hatta bukan mak bapak kita bukan hidupkan kita, bukan kita hidupkan kita, Allah hidupkan kita. Jadi kenal malaikat, makin kenal Allah Ta'ala. Jalan nak kenal Allah Ta'ala tu malaikat. Satu, kenal malaikat untuk jalan mengenal Allah Ta'ala. Boleh? Faham? Baik. Jadi tak ada lelaki, tak ada perempuan, dan tiada bersyahwat. Dan mereka itu, tiadalah mereka itu bersyahwat. Yang ni maksud tak bersyahwat ni, tiada keinginan berkahwin. Jadi siapa yang tak nak kahwin, nak jadi ahli sufi, jadi malaikat, siapa? Tak mau kahwin. Macam tu kah? Tak. Berkahwin tak menjatuhkan martabat, keluar daripada ahli sufi, jadi orang soleh, jadi orang syuhada, pewaris Nabi. Tak. Itu pahaman Yahudi. Pahaman Kristian. Kristian tok Sami, tok Char, memang bukan kahwin. Kahwin ni satu benda yang keji pada mereka. Padri Kristian bukan kahwin. Tu dia punya apa? Yang perempuan tu dia panggil nun. Sister dia tu. Dekat padri, dekat gereja dia tu. Bukan kahwin. Dia tak kahwin, tapi dia zina. Kebengap namanya tu. Tak kahwin bukan berarti jadi ahli sufi, bukan. Bukan erti ahli sufi tak kahwin. Apa dia ajar gitu. Saya dah sebut dah itu kan. Jangan salah faham. Jangan duk salah i'tiqad. Tak betul. Kalau itu saya kahwin, ada orang tak kahwin, tak sama ngaji dengan saya. Saya tak boleh jadi ahli sufi lah. Kan? Orang tak kahwin jangan boleh jadi ahli sufi. Dengar saya sebut. Pui.
Siapa dia ajar gitu? Oh, pui ya. Buah pui ya. Kan. Berapa kali kena pui ya. Siapa dia ajar gitu? Baik, macam mana pun nak kenal malaikat, malaikatnya dah. Malaikat tak ada kahwin, tak ada syahwat. Jadi dengan bahasa lain, malaikat ni Allah Ta'ala jadi apa? Dia ada jisim dia, cuma bila daripada nur, nama jisim dia, jisim latif. Dia ada ruh, dia ada akal. Tapi dia tak ada nafsu. Dia tak ada nafsu syahwat, tak ada nafsu makan, tak ada nafsu minum, tak ada nafsu tidur, tak ada nak main, tak ada. Sentiasa taat. Itu malaikat. Kita, orang Ta'ala bagi apa? Ada jisim, lagi, ada akal, ada nafsu. Kita ruh, nyawa saja lah. Jadi kat malaikat ada jisim latif, ada ruh, ada akal. Nafsu tak ada. Kita ada jisim, ada ruh, ada akal, ada nafsu. Binatang ada jisim, ada ruh, ada nafsu, tak ada akal. Akal tak ada, akal mana? Akal nak mengenal Allah Ta'ala tak ada. Jadi maksud akal sebut kata manusia ni ada akal, berbeza dengan binatang tak ada akal, adalah akal kebolehan mengenal Allah Ta'ala. Itu maksud ada akal. Malaikat kenal Allah Ta'ala, malaikat kenal Allah Ta'ala. Malaikat pun istilahnya ada dialog dengan Allah Ta'ala, ada soalan dengan Allah Ta'ala, ada benda yang dia tak faham dia akan tanya Allah Ta'ala pasal dia ada akal, dia memikir. Satu bila Allah Ta'ala nak jadikan Nabi Adam, kisah Al-Quran macam mana? Wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat bila tengok makhluk yang dah ada sebelum Allah Ta'ala jadikan manusia ni, di atas muka bumi ni dah ada jin. Jin dah ada lah. Kejadian jin dengan manusia, kejadian jin dulu. Surely mesti malaikat dulu lah. Waktu ada jin dah duduk dah atas muka bumi ni. Bahkan jin bukan saja duduk di bumi, di tempat lain pun ada keberangkalian untuk dia boleh duduk. Tapi Nabi Adam hanya ada di bumi, anak cucu Nabi Adam tak ada lain daripada bumi. Tak ada. Adapun lain daripada bumi, kalau ada yang panggil alien tu, yang tu bukan manusia. Orang tahu apa? Jin. Jin boleh jadi. Jin boleh jadi. Jadi panggil alien tu jin lah. Satu tengok predator ke apa benda cerita tak tahu. Pelik-pelik. Pasal jin memang pelik-pelik. Jin memang pelik-pelik. Apa saya nak sebut ni? Pergi jin habis semua. Malaikat. Mana boleh cerita tu tadi? Malaikat? Malaikat ada akal. Bila Allah Ta'ala kata aku nak jadikan di atas muka bumi ni khalifah, dia faham dah khalifah tu manusia lah. Malaikat di atas apa dia tengok jin apa duk jahat ni, dia kata apa? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Adakah kamu nak jadikan orang yang atas muka bumi yang akan buat kerosakan ya Allah dan bertumpahkan darah? Jadi maksudnya sebelum ni memang dah ada jin duk tinggal, dan jin ni perangai jahat, huduh, banyak yang kubur dengan Allah Ta'ala, dan ada yang berbunuhan antara satu sama lain. Sangka malaikat manusia Allah Ta'ala bagi jadi ni, dia duk tahap tu. Allah Ta'ala kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kejadian manusia special lah. Special. Panjang tu hurai tu. Dia atas special tu lah Allah Ta'ala jadikan. Nabi Rasul ni hanya di kalangan manusia. Jin tak ada. Jin yang begitu ramai, dia kena belajar daripada Nabi dan Rasul di kalangan manusia. Di kalangan jin tak ada seorang pun yang jadi Nabi Rasul. Tak ada. Tapi di kalangan jin ada ke yang wali? Masyhur sebut ulama ada. Ada yang taat? Ada. Wa inna minna salihun wa minna duna zalik wa kunna kami di kalangan kami ni, kata Allah Ta'ala sebut dalam surah jin tu, ada yang soleh, ada yang beriman, ada yang tak beriman.
Macam mana manusia punya keadaan ni, macam itulah keadaan yang ada pada jin. Nisbah ada yang iman, ada yang tak beriman, ada jahat, ada baik, ada taat, tak taat, ada yang sewil, tak sewil, ada yang gila, tak gila. Sama manusia tu. Ada kafir, bahasa pun macam, bangsa pun macam-macam. Ada yang kuat, ada lemah, ada yang do'if, macam-macam. Baik, asal nak sebut malaikat ada akal, kita ada akal, haiwan tak ada akal. Jin sama salah bagi. Jadi kita dengan jin dari sudut ada jisim dia. Cuma jisim malaikat daripada nar, daripada api. Kita daripada tanah. Malaikat daripada nur. Nisbah istilah kejadian jin, dia pun jisim latif juga. Dalam pandang pada iktibar kejadian asal dia jisim latif. Pasal apa? Pasal dia bukan ada madah molekul dia, tak ada. Tapi dia ada kebolehan untuk membentuk molekul dan membentuk rupa yang occupied space. Sama dengan malaikat. Malaikat pun asalnya dia jisim latif. Allah Ta'ala jadikan pada malaikat ada keupayaan untuk menyerupakan bentuk makhluk. Boleh? Bentuk manusia boleh. Boleh bentuk ikut apa Allah Ta'ala perintahkan untuk dia nak berupa. Dia ada rupa asal dia dan dia boleh berupa. Jin pun ada rupa asal dia dan dia boleh menyerupa mengikut apa ilmu yang dia belajar. Kalau dia belajar nak menyerupa naga, dia boleh menyerupa naga. Kalau dia belajar nak menyerupa semut, dia boleh menyerupa semut. Jadi ilmu yang dia belajar, dia tak semutlaknya dia boleh menyerupa apa dia nak menyerupa. Jin ni dia menyerupa di atas sekatan ilmu yang dia belajar, apa yang dia boleh menyerupa. Keupayaan jin ni dia macam manusia. Keupayaan kalau ikut semua manusia boleh buat, tapi di atas apa yang dia belajar. Kalau dia tak belajar, apa pun tak boleh buat. Jin pun sama. Kalau dia belajar, dia boleh buat keupayaan di atas apa ilmu dia belajar. Kalau dia tak belajar, apa pun dia tak kerti. Jadi ada jin cerdik, ada jin bodoh. Macam ada manusia cerdik, ada manusia bodoh. Manusia dengan jin kongsi dari sudut tu. Jadi ada jisim, ada roh, ada akal, ada nafsu. Tapi ghalibnya jin ni lagi banyak yang ikut nafsu membandingkan manusia. Kalau manusia pun kita tengok banyak orang merapu, hak di kalangan jin lagi banyak merapu daripada merapunya manusia. Satu, jangan duk rajin, jangan duk ada semangat nak pergi berkawan dengan jin, apatah lagi nak kahwin dengan jin. Nak Allah saya tolong cari, nak bagus kahwin jin, dah boleh masuk alam bunian. Nak lagu Piramli ada, nak dengar? Macam mana? Indah nian istana bunian, ada lagu kan? Nyanyi lagu bunian pula dah malam ni. Tu cerita apa? Semerah padi ke? Orang minyak kan? Kita orang minyak kan? Kita orang minyak tu yang dia dapat cincin tu kan? Kalau engkau hendakkan kedudukan yang lebih tinggi, engkau cari berapa orang? 10 orang gadis engkau tu yang pakai cincin ni, ceng angka. Tak faham sudah apa cerita tu. Apa saya nak cerita sikit orang bunian lah. Maksudnya di kalangan manusia ni kalau jahat, di kalangan jin ada lagi jahat. Satu, jangan duk aloba nak pergi kawan dengan jin, kahwin dengan jin, bersahabat dengan jin. Kebanyakan ulama kita kata haram berkawan dengan jin. Berkawan dengan orang ramai yang haram kita berkawan dengan dia. Tambah bila berkawan dengan orang ni, kita pun jadi buat benda haram. Haram berkawan dengan dia sebab dia buat benda haram, kita pun terikut buat benda haram. Apatah lagi kawan dengan jin, apatah lagi kahwin dengan jin lagi ya. Boleh berlaku ke? Panjang lagi saya urai jin pula. Saya nak cerita malaikat. Kita nak cakap jin tu menyambil. Cuma nak sebut comparison antara malaikat, jin, manusia. Mana yang menarik perhatian kalau nak tanya-tanya, saya sebut ni kalam dasar kan. Kata-kata dasar cerita malaikat. Okey, siap. Jadi kalau buat kesimpulan takat apa yang kita dah baca tu, apa dia? Wajib i'tiqad adanya satu makhluk ghaib yang Allah Ta'ala jadikan daripada nur, yang angka mereka sangat ramai, banyak, dengan nisbah
kalau 100 mereka 90 berbanding dengan jin 9 manusia 1. Mereka ni mempunyai sifat yang istimewa dari sudut Allah Ta'ala kurniakan dia jisim yang latif, jadi daripada nur, berakal, dia hidup, ada roh, ada akal, dan mereka ni sangat taat, tak pernah ada derhaka langsung kepada Allah Ta'ala. Mereka ni tak makan, tak minum, bukan lelaki perempuan, tak ada bernafsu syahwat, sentiasa dalam keadaan taat. Itu malaikat yang kita, sifat makhluk yang kita wajib beriman pada dia. Dan kalau nak sambung sikit, mereka ada tugas-tugas yang tertentu yang kita kena kenal dengan tafsil 10 orang seperti mana yang akan datang. Okey, lalu ada soalan itu boleh? Jin yang beramal soleh boleh masuk syurga tak? Ada jawapan? Boleh? Ya. Jin beriman sama macam hukum kita beriman. Jin yang derhaka sama macam hukum kita manusia derhaka. Pasal jin dan manusia dia termasuk dalam istilah mukallafain, dua makhluk yang ditaklif. Istilahnya saqalain, dua kumpulan makhluk yang Allah Ta'ala taklifkan ikut perintah Allah Ta'ala, beriman dengan Allah dan Rasul, kena ikut perjalanan Nabi Rasul masing-masing pada zaman mereka hidup tu, siapa Nabi Rasul mereka. Itulah bahasanya. Kalau kita ikut Nabi Muhammad, jin pun kena ikut Nabi Muhammad SAW. Memang kalau kita jin ni pasal dia duduk lain pada alam kita, yang kita tak nampak dia. Dia nampak kita tapi kita tak boleh nampak dia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, kan? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia boleh melihat, mereka boleh melihat kamu dalam keadaan kamu tidak boleh melihat mereka. Dia iblis ni juga jin, pasal iblis bapa jin, kan? Jin asalnya datang daripada dia, asal usul jin daripada iblis. Iblis ni dikenal sebagai Abul Jan. Mereka boleh nampak kita, jin dan keturunan dia semua boleh nampak kita, tapi kita tak boleh nampak dia. Tak boleh nampak dia. Dan tu satu hal. Yang tu istimewa dia kat kita. Akhirat esok terbalik, kita boleh nampak dia, dia tak nampak kita. Itu jin. Disebab keadaan soalan tanya tadi, kalau dia beramal soleh, dia beriman, boleh masuk syurga juga. Dengan limpah kurnia Allah Ta'ala masukkan mereka dalam syurga. So jawab soalan tu. Di sebaliknya sama lah. Okey, apa? Kenapa tak masuk yang 10? Zabaniyah tu masuk dalam 10. Zabaniyah tu malaikat Malik lah. Tu nama lain dia. Malaikat Muqarrabin. Malaikat Muqarrabin 4 tu lah yang Muqarrabin. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Gelaran yang lain. Wal malaikatil Muqarrabin tu Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Muqarrabin. Tak masuk yang 10. Dalam 10 lah tu. Okey. Lain? Nak kawan dengan jin soleh. Kawan dengan jin soleh macam mana? Macam mana tu maksudnya? Apa hukum dia lah? Berkawan, dia datang, soalan tanya apa hukum berkawan? Berkawan ni jangan silap dengar, jangan berkahwin. Berkawan dengan jin soleh, apa hukumnya? Saya ngaji tertegur sebut macam ni. Kalau jin tu datang kat kita, dia nak berkawan dengan kita, dia yang nak berkawan dengan kita, macam kita mengaji kat sini, dia datang main mengaji. Tahu datang 10 orang, 5 kot ni, 5 kot ni. Perempuan pun 5 orang datang. Pakai burdah semua. Makcik-makcik pun tak kenal belakang tu. Siapa dia ni? Sembang elok je. Mai pada mana? Oh, mai pada bangku belimbing, kata dia. Duduk tak mana? Sini.
Esok jumpa orang bangun melimping. Tak ada pun rumah kat situ. Contohlah, bagi contoh je. Kalau dia datang ke arah kita, dia nak berkawan dengan kita, dia nak belajar dengan kita, silakan. Cuma yang jadi masalah, jangan kita amal sesuatu, panggil dia untuk kita jadi kawan dengan dia. Bukan dia cari kita kawan, kita yang nak berkawan dengan dia. Yang tu masalah. Dia nak berkawan dengan dia, datang kat kita, dia cari kita, nak belajar dengan kita, nak berkawan dengan kita. Berkawan pun berkawan untuk menuntut ilmu, berkawan untuk berkenalan diri, memperkenalkan diri. Yang tu silakan. Saya pun jadi macam tu. Saya ada jin-jin yang datang kat saya. Kat sini tak ada lagi lah. Saya cerita lagi, ramai orang nak dengar kan. Mau saya berhenti pukul 10 lagi kan. Orang cerita jin ni memang orang suka sangat dengar. Saya pelik kau kan. Saya pasal ada jin yang datang. Ada yang datang dia menyerupa, ada yang masuk dalam orang sembang dengan dia. Satu. Lama saya berkawan dengan jin. Bukan saya nak kawan dengan jin, jin main datang kat saya berkawan. Ada orang kenalan saya, jin datang main berjanji dengan dia. Datang menjumpa diri, Assalamualaikum. Hamba ingin menuntut ilmu dengan Tuhan hamba. Saya tiru cakap dia kan ni. Ilmu apa yang kau nak belajar? Hamba ingin belajar ilmu tauhid. Kau beriman ke? Saya jin tak ada takut lah. Tok Guru dah pernah ajar dah, jumpa jin nak buat macam mana. Tak ada gerun lah semua. Tak ada lah. Jin takut dengan kita pula. Aku sekir lagi, jangan. Okey. Dia pula takut dengan kita. Kita bukan ada apa pun. Apa saya nak sebut tadi. Kalau dia datang macam tu, dia nak belajar apa? Kata dia, hamba ingin bertaubat. Ajarlah saya macam mana hendak bertaubat nasuha. Cik Dolah tak ada. Cik Dolah sebut orang nasuha itu. Ajarlah dia. Tanya dia dulu sebelum nak ajar kan. Kau ni Islam tak Islam? Ni. Kau kenal Islam kat mana? Kau duduk kampung mana? Tanya pergi lah kan. Dan nak tanya tu. Tapi selalu sembang panjang. Yang saya jumpa yang kalau jin baik ni, cakap macam tu lah. Cakap bahasa klasik. Macam cerita hantuah, cerita Piramli lama-lama tu. Saya tiru tu bahasa dia. Dia cakap macam tu lah. Suara dia kesar. Dia nak tiru bahasa kecil macam kita ni, dia susah sikit. Dia kalau ditiru rupa orang pun, suara dia akan jadi besar. Pasal dia nak tiru suara halus, dia tak boleh. Pasal dia besar. Apa saya nak sebut ni. Jadi kalau berkawan macam tu, dia datang nak berkawan, nak mengaji, macam tu boleh. Yang jadi masalah macam mana? Saja amal surah jin, nak buat apa? Nak cari kawan seorang, kawan jin. Nak buat apa? Khadam. Ada khadam. Ada orang kata ni khadam ayat kursi. Khadam tu bukan malaikat tau, jin. Tak ada malaikat yang kita amal ayat kursi ke surah jin ke. Ada malaikat khas datang berdamping dengan kita. Tak ada pasal. Takkan ada malaikat khas berdamping dengan sebab amal ayat kursi. Yang malaikat tu akan jadi berdamping dengan kita, khadam kita. Tak ada pasal. Kalau ada yang macam tu, jin. Memang jin. Kalau ada orang kata ni khadam tu jin ke malaikat? Tanya dia dulu. Kalau dia kata malaikat, bodoh kamu. Tak ada malaikat yang ikut perintah kita. Malaikat ni la ya'sunallah. Dia tak akan derhaka dengan Allah Ta'ala. Dia hanya ikut perintah hanya daripada Allah Ta'ala. Dia tak ikut perintah kita. Jadi kalau ada khadam yang ikut perintah kita, dia bukan malaikat. Dia adalah jin. Okey, saya jawab soalan tu. Jadi kalau ada esok dia kata, hamba ingin berkawan dengan Tuhan hamba. Sudikah menerima persahabatan kita? Jangan. I'm very sorry. I'm not interesting about that. Mereka boleh cakap putih juga katanya. Saya buat lawak tu menyambil. Tak gelap tak apa tu. Lain? Malaikat tak tercapai dengan akal. Malaikat dia ada akal. Kita malaikat ni Allah ada dilalah, ada dalil nak menunjukkan dia. Makhluk ni mendalilkan Allah Ta'ala.
Tapi makhluk tak mendalilkan malaikat Allah. Boleh? Faham saya? Kita ada ni, siapa ada dengan kita? Allah. Kita ada ni, rezeki kita siapa atur? Allah. Ke Mikail. Dalam pelajaran ada makhluk yang Allah Ta'ala jadikan khas mengatur rezeki. Betul kan? Macam tu kan? Takkan tak bisa dengar kan? Tapi kita sebut tak yang mengatur rezeki kita malaikat Mikail? Ada tak? Tak ada. Tenggelamkan Mikail, zahir kan Allah Ta'ala? Allah yang bagi rezeki. Boleh? Sedangkan malaikat kena beriman. Kan? Okey, bagus soalan tu. Kita makan nasi kenyang tak? Kenyang tak? Golibnya kenyang lah. Makan nasi banyak, kenyang tak? Okey. Siapa bagi kenyang? Tenggelamkan nasi, zahir kan Allah Ta'ala? Sedangkan tak wajib beriman dengan nasi. Dengan malaikat yang kita wajib beriman pun memang ada malaikat yang khas bab rezeki contoh. Tapi tak ada istilahnya Mikail mengatur rezeki. Tak ada pasal. Macam mana? Allah mengatur rezeki. Bila makan nasi, macam mana? Allah yang kenyang aku. Jalan dia ambil nasi. Ambil nasi atas jalan sebab. Tenggelamkan nasi tu. Hadir dengan hati, Allah yang kenyang aku, Allah yang rezeki aku. Itu tanggungjawab tauhid. Itu kita dah belajar bab-bab ketuhanan tu. Satu nak mengaji bab malaikat, kena ngaji bab ketuhanan dulu. Baru kita faham, macam tu punya ya. Sedangkan malaikat kena beriman. Tak ada istilah beriman dengan nasi. Mana ada? Beriman dengan duit, mana ada? Tapi beriman dengan malaikat. Tapi beriman dengan malaikat pun, malaikat masih tahap di makhluk, tenggelam kan malaikat. Rasulullah terima wahyu. Allah bagi wahyu kat Nabi Muhammad melalui Jibril, tenggelam kan Jibril. Cuma kalau sebut macam mana Rasulullah boleh terima, Jibril datang sampaikan kat Rasulullah. Tapi siapa bagi wahyu kat Allah Ta'ala? Siapa yang bagi wahyu kat Nabi Muhammad? Allah yang bagi wahyu melalui Jibril. Tu. Dia punya statement tu, tenggelam malaikat. Allah bagi rezeki melalui Mikail. Kalau nak sebut Mikail, Allah yang cabut nyawa melalui Israel. Allah yang binasakan alam ni bila hari kiamat melalui tak pernah belajar bab malaikat kat dia ni. Israfil. Allah yang tanya sebenarnya orang dalam kubur melalui Munkar Nakir. Itulah bahasa dia, Maksudnya saya jawab soalan lain? Manusia sifat dari segi boleh menyerupa dan buat apa yang dia belajar. Manusia, jin. Manusia dan jin. Kongsi sifat. Kongsi itu bukan boleh menyerupa. Manusia dan jin, dia ada kebolehan untuk menerima ilmu dan belajar. Dekat jin, dia boleh menyerupa mengikut apa ilmu yang dia belajar, dia boleh menyerupa apa yang dia belajar. Dia tak belajar, dia tak boleh menyerupa apa yang dia tak belajar. Kongsi dari sudut manusia, kalau dia belajar jadi hafiz. Belajar jadi doktor. Belajar wahabi jadi wahabi. Dia apa yang dia tak belajar, dia tak boleh buat. Macam itulah nak sebut tentu kongsi dari sudut apa yang dia belajar, dia terbatas di atas apa dia belajar, dia boleh buat. Walaupun keupayaan kita sebenarnya tinggi, macam-macam boleh. Jadi hafiz boleh tak? Jadi ulama boleh tak? Jadi doktor boleh tak? Jadi Perdana Menteri boleh? Jadi lawyer boleh? Engineer boleh? Semua boleh. Tapi kalau tak belajar, apa pun tak ada. Jin boleh menyerupa naga, babi, anjing, ular, katak, semut, lipan, coronavirus. Kalau dia belajar, dia boleh buat bentuk macam mana dia nak buat. Tentu kongsi. Tentu. Kalau malaikat punya kategori akal, Malaikat punya kategori akal macam mana? Tak boleh. dari segi boleh jangkau sepanjang Setakat mana jangkauan akal dia masih terbatas lah. Cuma nisbah akal tu, dia boleh mengenal Allah. Akal ni istimewa besar dia atas bicara ke malaikat, ke manusia, ke jin, tahu mana? Boleh ada keupayaan untuk mengenal Allah Ta'ala. Yang tu yang Allah Ta'ala bagi pada malaikat, pada jin, pada manusia. Binatang tak boleh.
Syaitan tak boleh. Cuma malaikat di atas dia ada akal, tak ada nafsu, dia tak pandai derhaka. Dia tak pandai bohong. Dia tak pandai apa benda yang untuk nama nasi makan, nak ngorak awet, nak khianat. Bohpi bahasa itu. Nak makan nasi, nak curi-curi makan. Tahu tak? Nak curi makan apa-apa. Dia bukan makan. Yang tu dia tak ada. Jadi kalau kata nisbah, dia akan berfikir, dia tengok apa yang ada, dia nak persoal, dia nak berebut. Apa kalau dia malaikat rahmat, yang ni malaikat azab, siapa selayaknya nak kena azab, siapa? Dia kadang-kadang aku layak untuk ambil dia kena azab, yang ni nak ambil nak bagi nikmat. Berebut atas nilaian kiraan mereka, mana yang mereka membalah tak apa, kata aku sebenarnya lagi layak nak bawa di tempat rahmat, aku lebih layak untuk bawa tempat azab. Mana tak buat hati, dia akan mengadu dengan Allah Taala akan bagi keputusan. Tang tu dia ada akal dari sudut dia boleh mengenal Allah Ta'ala, taat yang dia nak buat, tugasan dia macam mana, cermat dan teliti dia macam mana, dia punya keupayaan macam tu, macam tu sama kat kita pun ada macam tu, yang tu ada, cuma belajar dan apa Allah Ta'ala ajar kat kita melalui Nabi-Nabi Rasul lebih tinggi daripada apa yang malaikat belajar. Yang tu yang wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i. Dia boleh cerita tak? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nabi Adam macam mana? Falamma ambaha, dia boleh cerita satu. Panjang tu cerita tafsir tu kan. Nak sebut tentulah. Jadi Allah Taala dah zahir dah kelebihan malaikat berbanding kelebihan manusia daripada malaikat berbanding dari sudut akal, yang manusia punya keupayaan boleh mengenal Allah Ta'ala ni satu tahap yang malaikat pun tak boleh capai tu. Kalau guna betul-betul akal, dengan belajar betul-betul daripada disiplin dan gunakan latih betul-betul, jaga pantang larang, jangan merosakkan iman, boleh kalah malaikat. Tapi kalau salah guna, lebih hina daripada binatang. Babi pun tak macam tu. Tu guna bahasa babi tu sedang. Dan tu kan dari sini cukup perbezaan lagi. Binatang dia tak ada akal dari sudut nak mengenal Allah Ta'ala. Adapun binatang akal dari sudut makan minum, tempat tinggal, anak bini memang ada. Tak ada pergi tengok merpati tu. Contohlah, tak berapa bunyi parti pun. Dia boleh kenal mana bini dia, mana bini orang. Jantan lain masuk, tu ada yang telur tu. Ada 2 sarang ada telur. Saja cerita sikit tu. Macam mana? Takkan nak cari bini, anak dia suap, dia jaga. Dia tak bagi makan anak orang lain, dia akan cari anak dia. Suap. Dan dia tahu nak suap, tak ada tangan, dia boleh suap. Dia batuk-batuk, dia minum air ke dok pergi ke anak dia isap masuk makanan, pandai dia menyuap. Takkan nak pergi makan anak bini, cari makan, cari pasangan, tempat tinggal, itu akal macam tu dia ada. Kita kocak bubuh je dalam bekas makanan, kita kocak waktu makan ni, kita kocak je kelang kabut dia dalam kandang. Tambah kita tunjuk makanan yang dia suka. Akal tu dia ada. Tapi kenal Tuhan ni tak boleh. Kenal Tuhan macam mana kita boleh kenal Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Tak boleh. Ajar pun dia tak pandai. Bercakap pun dia tak pandai. Kita ajar bercakap Perancis boleh, Jepun boleh, Siam boleh. Tapi kalau bodoh, apa pun tak boleh. Bahasa Melayu pun tak faham. Penjodoh bilangan pun pengam. Jadi contoh penjodoh bilangan tu. Saya jawab soalan dengan saya? Lain? InsyaAllah kita sambung nanti masih bab malaikat, khasnya mengenai sifat dia yang tak derhaka pada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada cerita-cerita yang merepet mengatakan malaikat buat dosa, macam mana? Jaga yang ni, yang disiplin bab ketuhanan ada disiplin dia, bab Rasul ada disiplin dia. Kalau ada cerita-cerita merepet, macam mana nak menangkis dia? Terdekat pun kita sebut mengenai ayat mutasyabihat apa. Kalau ada yang merepet dalam bab ketuhanan,
Baca pada tak selesaikan dia dengan kaedah-kaedah yang mutasyabihat. Jadi kalau bab malaikat, macam mana nak menangkis kalau ada pahaman-pahaman yang kata ada malaikat buat dosa, kena selesai bagi betul mengikut kaedah syarak. InsyaAllah jumpa ke depan. Makanya telah bohong dan sesat orang yang berkata Harut Marut itu malaikat turun ke bumi mengajar ilmu sihir dan berzina dengan perempuan. Alhamdulillah. Kita sambung nanti maka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.